Ya. Zahid ada hantar surat kononnya dalam tersebar di media-media sosial Okey. kepada Tun tentang dakwaan Tun yang Zahid minta bantuannya selesaikan kes-kesnya. Zahid nak hantar surat lah, surat lawyer ke, surat apa saya tak tahulah. Baik. Itu yang pertama, Zahid Hamidi. Dalam masa yang sama juga, saya nak tanya Haji pun sebagai peguam Tun satu ketika dulu dalam masa yang cukup panjang. Okey, saya heran Zahid Hamidi juga sampai ada satu video yang kami baru muat naik di Inspirasi Mahathir tentang Iskandar Kuti. Mahathir anak lelaki Iskandar Kuti. Kononnya dia ada gambar IC Tun yang original. Kalau saya orang biasa, saya yakin akan heret dah. Itu satu fitnah yang cukup besar. Ya. Kenapa? Persoalan saya pada Tuan Haji, kenapa Tun tak pula macam pemimpin-pemimpin lain? Orang ni fitnah, heret pergi mahkamah. Orang ni fitnah, heret pergi mahkamah. Kenapa Tun tak buat kerja macam tu? Kenapa tu tak buat kerja macam tu? Sebenarnya boleh tak saya jawab seluruh soalan Ya, itu saya. Berkaitan dengan apa yang dilaporkan oleh media lewat petang tadi, di mana Zahid Hamidi mengatakan dia akan mengeluarkan surat tuntutan. Kononnya minta Tun, negarawan Tun, untuk meminta maaf di atas kenyataan pagi tadi oleh Tun berhubung dengan soalan daripada pemberita wartawan yang bertanyakan apa yang Muhyiddin cakap pasal Zahid, dan mereka tanya, tu kata ya, memang betul perkara ada pernah berlaku. Dia datang ziarah, dia datang tengok, datang ke rumah Tun dan dia minta perkara yang berkaitan dengan kes dia. So apa yang dikatakan oleh Tun itu, Zahid mengatakan dia nak ambil tindakan. Persoalan pertama saya sebenarnya, beberapa hari sebelum Tun jawab soalan wartawan berkaitan ungkapan Muhyiddin, Muhyiddin cakap benda yang sama. Tapi berkaitan dengan Muhyiddin, Zahid Hamidi mengatakan angkat sumpah laknat. Betul. Kenapakah Zahid Hamidi kalau dia jujur dan ikhlas dalam perjuangan dia, macamlah dia ada perjuangan, kenapa dia tak ugut Muhyiddin, dia nak keluarkan surat saman kepada Muhyiddin dulu? Kenapa sekarang baru nak keluar saman? Ini bagi saya, kalau Zahid Hamidi nak keluar, maka keluarkan je lah surat tuntutan. Saya yakin Tun tahu apa dia buat. Dan pada masa yang perlu, kalau keluar surat tuntutan, maka Tun akan melantik peguam. Dan sekarang ni pun ada ramai peguam dalam Pejuang, kan, untuk membuat perkara yang perlu. Dan kalau dia tak puas hati dengan jawapan daripada surat tuntutan, maka Zahid Hamidi mungkin akan mengambil tindakan mahkamah. Ambil lah, biar mahkamah tentukan. Ya. Dan ramai pihak pernah membawa Tun ke mahkamah, sama ada dari sudut, pernah membawa Tun ke mahkamah, sama ada dari sudut sosialnya, sudut peribadinya, maupun dari sudut tadbir urus negara. Nah, balik kepada soalan, kenapa Tun tidak mengambil tindakan, terutamanya berkaitan dengan Kuti? Saya sebenarnya tengah mencari pasal Kuti ni. Pada masa itu, tahun tak silap saya 2017, dan pada masa Zaid Ponorogo telah keluarkan kenyataan tersebut, salah seorang rakan wartawan saudara Fadli, iaitu Minak Jinggo, telah minta saya beri pandangan dan telah buat dalam bentuk video. Di situ saya telah menyatakan bahawa, dan boleh dilihat video itu ada di Facebook saya, menyatakan bahawa Zahid Hamidi sebenarnya adalah cuma seorang Melayu Nusantara. Dia bukannya Melayu Perlembagaan Malaysia. Sebab dari segi fakta dikatakan, melainkan dibuktikan sebaliknya, bahawa Zahid Hamidi telah masuk ke negara Malaysia, dikatakan dalam persekitaran umur dia 8, 10 atau 12 tahun, selepas 57. Ibu bapaknya tidak lahir di sini, dia tidak lahir di sini. Jadi dari segi perlembagaan Malaysia, walaupun awak Melayu Nusantara dari Brunei, Melayu Nusantara Thailand, Melayu Nusantara Indonesia, Jawa, Ponorogo, mana sekalipun, tapi selagi awak tak pernah masuk di Malaysia sebelum 1957,
ataupun keturunan awak, ibu bapa ataupun atuk nenek awak tak pernah masuk sebelum 1957, awak cuma masuk selepas 1957 dari negara luar, maka awak bukan Melayu Malaysia. Walhal fakta menunjukkan bahawa kenyataan kuti dia pun palsu. Kan? Tetapi tidak dinafikan bahawa Tok Wan belah bapa Tun Dr. Mahathir adalah daripada Kerala. Tapi beliau telah masuk ke Malaysia way before, sebelum tahun 1957, dan kalau dari sebelum 1957, walaupun dia datang daripada Gujarat, Arab, Yaman, Turki, Jordan, mana-mana sekalipun, dan beragama Islam dan mengamal adat resam Melayu, bertutur bahasa Melayu, maka dia diterima, disahkan disahkan sebagai Melayu Malaysia. Itu perbezaan dia. Ya. Macam contoh kita ambil yang tsunami. Tsunami, mereka masuk dengan kad tsunami selepas tahun 2006 ke 2009, whatever kan, tempoh tersebut, ya. Dan kemudian mereka dapat pendudukan di Malaysia. Mereka mungkin dapat kerakyatan Malaysia lepas tu, tapi mereka tidak menjadi Melayu Malaysia. Walaupun mereka adalah Melayu Nusantara. Itu perbezaan dia. Anyway, kami back to soalan, kenapa Tun tak saman? Kenapa Tun tak pernah saman? Baik. Daripada pengetahuan saya dalam berurusan guaman dengan Tun untuk tempoh 6-7 tahun ni, saya ambil maklum dan saya difahamkan oleh Tun bahawa bagi dia yang penting adalah untuk bertugas dan buat kerja. Sebagai seorang pemimpin, dia perlu menjawab segala tuhmahan, segala fitnah, segala caci dan makian melalui kerja dia untuk rakyat sendiri tengok. Tidak ada guna membazirkan masa membawa sesiapa sahaja, sama ada yang memanggilnya Maha Firaun ke, memanggilnya diktator ke, kuti ke dan sebagainya. Tidak ada guna bawa ke mahkamah. Masa itu boleh dia gunakan sebaiknya untuk negara dan rakyat. Itu fahamannya. Sebab itulah dia tidak pernah sehingga sekarang membawa sesiapa ke mahkamah tentang urusan peribadi, tetapi urusan negara ya. Sebab itu pada tahun 2016 bulan Mac, dia telah memberi arahan, setuju dengan nasihat saya dan memberi arahan kepada saya untuk mengambil tindakan salah laku perjawatanan Najib. Itu bukan tindakan peribadi. Itu adalah tindakan bersama dengan Datuk Khairuddin Abu Hassan dan seorang lagi yang dinamakan pada masa itu terhadap Najib di atas penyalahgunaan kuasa dia sebagai Perdana Menteri. Dia bukan sama Najib kerana maki dia, tidak. Nampak tak? Jadi itulah keanehan Tun, kebijaksanaan dia. Aneh, Ya, sebab ramai ahli politik majoriti dia akan melatah. Betul. Ramai akan ahli mengatakan politik saman sana, menang dia ni, saman situ. Ramai akan melatah, kononnya bagi mereka perlu bersihkan nama untuk meyakinkan rakyat. Bagi Tun, kalau dia tak bersalah dan kalau tidak ada perkara yang cacat cela yang dia pernah buat, apa masalahnya? Dia perlu buktikan perkara itu melalui kerja dia, melalui tanggungjawab dia sebagai Perdana Menteri ataupun sebelum tu sebagai menteri dan sebagainya. Dan sekarang sebagai negarawan dia tak perlulah nak membawa sesiapa ke mahkamah. Dan saya setuju dengan kedudukan tersebut. Jadi, bagi saya mana-mana ahli politik, kalau awak percaya awak betul, tidak ada tujuan untuk awak nak cabar orang bawa ke mahkamah. Dan kalau awak cabar, maka bawa lah. Jangan jadi macam Najib. Wall Street Journal dah berapa ribu Selasa dah lepas, berapa ratus Selasa dah lepas, tak ada pun. Kan? Apa nama ni, Zahid Hamidi, even saya percaya ada beberapa ahli politik lain yang pernah bagi teguran-teguran dan apa nama ni, ugutan-ugutan tindakan. Kenapa nak pergi mahkamah? Kenapa awak nak pergi mahkamah? Awak buktikanlah di khalayak ramai. Kan setiap kali awak naik pentas, awak cakap macam-macam yang tak betul pun awak cakap. Jadi kalau betul awak tak pernah bawa fail, bawalah orang ke pentas. Yang pergi bersama dengan awak ke rumah Tun atau yang pergi ke Muhyiddin, tunjukkan
Yang awak nak cakap pergi mahkamah sedangkan awak tahu mahkamah akan mengambil masa 3 tahun. PRU 15 pun dah habis. PRU 16 pun mungkin dah habis. Retorik politik. Retorik. Tetapi kalau nak teruskan, saya yakin Tun akan mengambil keputusan yang baik untuk membela melalui peguam dan juga apa yang perlu dibuat di mahkamah. Saya serahkan kepada Zaid Hamidi untuk tarik baliklah ugutan dia yang tak ada masuk akal. Kalau nak buat juga surat tuntutan, keluarkan kepada Muhyiddin Yassin dulu. Kalau berani. Betul. Kalau sebenarnya dia betul, maka ambil kepada semua pihak berkenaan dengan isu ini. Betul. Bukan satu pihak. Jadi aneh. Hanif Katri kata itu aneh. Tapi Tuan Haji dah kupas kenapa Tun tak suka membawa sesiapa saja bersifat peribadi ke mahkamah. Itu kelebihan. Ini saya boleh pakai perkataan salut Ya. Respect. Oh, ini sesuai. Salut dan respect. Itu yang Dan tabik hormat. tabik hormat atas perkara yang baik.